Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat sama-sama live pada malam ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sentiasa diberi kesihatan yang sihat, sejahtera selalu. Seperti yang kita sedia maklum, kita pada waktu masa ini di musim COVID-19 ini diharapkan para muslimin dan muslimat, terutamanya ahli-ahli qaryah Masjid Taman Putra Perdana, harap bersabar menempuh ujian ini. Tentu ada hikmah yang tersendiri yang kita tidak tahu. Hanya masa yang akan menentukan apakah keistimewaan ataupun hikmah yang tersembunyi itu. Apapun, marilah kita sama-sama menyedari bahawa apa yang berlaku ini menunjukkan kasih sayang Allah itu. Kita tentu ingat bahawa kemurahannya mengatasi kemurkaannya. Dalam hidup ini, tentu ada kesenangan dan juga kesusahan silih berganti. Ini tidak lain dan tidak bukan Allah itu mahu kita sentiasa berharap kepadanya, bukan kepada yang lain. Tidakkah dengan adanya COVID-19 ini kita akan selalu lebih mengingati Allah? Tidakkah dengan adanya COVID-19 ini kita selalu berzikir? Tidakkah dengan adanya COVID-19 ini kita selalu berdoa, berwirid, bermuhasabah diri? Lantaran selama ini kita selalu leka, selalu lupa kepada Allah, selalu sibuk dengan hal-hal dunia. Dan maka Allah datangkan COVID-19 ini untuk kita sama-sama mengingatkan semula bahawa akulah Allah yang mengatur semua yang berlaku di dalam di maya ni, insya-Allah. Seperti yang mana yang kita sedia maklum petang tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memaklumkan kepada kita bahawa PKP ini dilanjutkan lagi sehingga 28 April 2020. Seperti mana di antara pesanannya, kita diharapkan bersedia melakukan perubahan suasana budaya dan corak kerja di masa hadapan. Ini kerana selepas COVID-19 ini, tentunya keadaan tidak akan sama lagi seperti sebelum ini. Banyak perkara yang perlu berubah. Di sini, pihak pengurusan masjid, pegawai dan AJK masjid berasa simpati apa yang berlaku di negara kita, khususnya kepada anak-anak qaryah Masjid Taman Putra Perdana. Ramai di kalangan anak-anak qaryah Masjid Taman Putra Perdana ini, terutamanya peniaga kecil di tepi-tepi jalan di Taman Putra Perdana ini, terjejas perniagaan mereka akibat penularan wabak COVID-19 ini. Seperti yang dinyatakan tadi, pengakhiran wabak COVID-19 ini mungkin mengambil masa yang panjang. Hubungan itu, kami pihak pengurusan masjid mengharapkan anak-anak qaryah di Masjid Taman Putra Perdana ini bersedia untuk berubah untuk masa-masa akan datang, terutamanya dalam meneruskan perniagaan di sini. Jika selama ini Makcik Leha yang menjual nasi lemak dan goreng pisang di tepi Jalan 6, begitu juga dengan penjual aiskrim, penjual buah dan sebagainya, tidak dapat lagi menjual di tepi jalan, ini bermakna mereka harus berfikir dan berubah, menukar corak perniagaannya.
Contohnya, kena berubahlah kepada secara dalam talian. InsyaAllah, kalau Makcik Leha menjual nasi lemak di dalam talian, saya fikir ramai penduduk-penduduk di Taman Perdana ini akan membelinya. Ini bermakna proses ekonomi Makcik Leha dapat diteruskan. Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di samping itu, saya memahami bahawa anak-anak karya Masjid Taman Putera ini berasa rindu untuk kembali ke masjid. Tuan Haji Jamaluddin, Haji Azali, Haji Ahmad, Tuan Dariah dan berbagai-bagai nama lagi yang tidak sempat saya sebutkan sini, yang merupakan jemaah Masjid Taman Putera yang istiqamah datang ke masjid, pasti merindukan saat-saat bersama-sama kita bertadarus, mengikuti kuliah agama dan berbagai-bagai lagi aktiviti di masjid kita ini. Sebab itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar wabak ini segera berakhir dan kita dapat beramai-ramai mengimarahkan semula Masjid Taman Putera Perdana ini. Kami juga pihak pengurusan Masjid Taman Putera Perdana sedia maklum, musim COVID-19 ini ramai anak karya tersepit yang memerlukan bantuan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah membuka hati YB Adun Dengkil kita, My Farm, Ustaz Firdaus Wong Wei Hong, pengusaha sistem Pertuanas, NGO dan orang-orang persoalangan yang tidak mahu disebutkan namanya di sini, sudi bekerjasama dengan masjid menghulurkan bantuan berupa beras, minyak masak, tepung, gula dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban yang ditanggung anak-anak karya Masjid Taman Putera Perdana ini. Kami, pihak pengurusan masjid, sentiasa memastikan bahawa Masjid Taman Putera Perdana ini merupakan tempat serenti bagi pengagihan bantuan kepada anak-anak karya Masjid Taman Putera Perdana. Alhamdulillah, Allah juga telah menggerakkan hati-hati pengurusi-pengurusi surau, persatuan penduduk, JMB di Taman Putera Perdana ini untuk sama-sama bekerjasama dengan Masjid Taman Putera Perdana untuk kita agih-agihkan bantuan-bantuan yang kita perolehi ini. Terima kasih kepada pengurusi surau Al-Muhajirin bagi apartmen Semarak. Terima kasih kepada pengurusi surau An-Nur, Tuan Haji Anwar Husin mewakili apartmen Anggrek. Terima kasih kepada Tuan Jani, apartmen Rista Villa. Terima kasih kepada pengurusi surau Sabirin, Tuan Haji Sarif bagi apartmen Seroja, Tuan Nani, apartmen Teratai, Tuan Nizam, apartmen Rosana 2A, Tuan Azman, apartmen Rosana 2B, Ustaz Fendi bagi apartmen Ruvina Villa, Tuan Badrul Hisham bagi apartmen Dahlia, Tuan Sri bagi apartmen Siantan, Ustaz Muhammad Hafiz bagi La Cottage dan Lake Resident, Haji Azizul bagi Bandar Nusa Putra, Ustaz Misbah bagi Taman Putera Perdana, Taman Aman Putra, Haji Maklui bagi IT Mewah, Tuan Nasri bagi IT Dayana, IT Admira 1 Haji Hamizat dan Haji Razali bagi IT Admira 2. Bagi Kasta 3 Tuan Khairul, bagi Jalan 6 Tuan Azman, Kasta 7 Kolonel Besara Haji Zainul, Kasta 8 Haji Aziz, dan juga Taman Maspang iaitu Ustaz Amri, serta Tuan Awi bagi Alfa Arena, dan juga apartmen Kekwa iaitu saudara Tuan Zulkifli.
inilah di antara mereka-mereka yang telah dan juga kenanga Tuan Muhaini turut bersama Masjid Taman Putra Berana untuk mengagih-agihkan bantuan kepada mereka yang memerlukan ini. Setakat ini alhamdulillah kita bersama-sama telah membantu lebih kurang 700 keluarga ataupun penduduk di Taman Putra Berana ini yang memerlukan bantuan. Tapi al-maklumlah, sekiranya kita mendapat stok yang banyak, kita akan agihkan dengan banyak. Sekiranya stok yang sedikit, kita agihkan sedikit sama rata. Hubung itu, bagi memastikan bantuan-bantuan ini tidak terjejas, dapat diteruskan. Jadi saya bagi pihak pengurusan masjid dan juga komuniti-komuniti Taman Putra Berana ini merayu, sangat-sangat merayu kepada mereka, kepada organisasi-organisasi tertentu, NGO tertentu dan orang-orang persoalangan untuk membantu kami bersama-sama menghulurkan bantuan untuk kita agihkan kepada mereka yang memerlukan. Sumbangan-sumbangan tuan-tuan dan puan-puan itu hanya Allah yang dapat membalasnya. Kami doakan segala sumbangan dan infak yang diberikan oleh tuan-tuan itu diterima oleh Allah SWT. Moga tuan-tuan dan puan-puan akan dirahmati Allah selalu, insya-Allah. Dengan ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin ingin menyumbangkan, di sini saya maklumkan tuan-tuan boleh menghulurkan bantuan sama ada dalam bentuk wang tunai ataupun barang keperluan khas. Bagi wang tunai, bolehlah disalurkan ke dalam Bank Islam Malaysia Berhad. Nombor akaunnya 1226 1010006992, atau terus saja menghubungi urus setia bagi infak prihatin COVID-19 ini, iaitu Saudara Awi, Saudara Naha, saya dan juga Haji Nizam, seperti banner yang kita telah upload dalam Facebook. InsyaAllah, semoga bantuan-bantuan itu dapat meringankan sedikit sebanyak mereka yang sangat memerlukan di Taman Putra Berana ini. Walau bagaimanapun dimaklumkan bahawa kita faham kita tidak dapat memenuhi semua keperluan bagi setiap mereka, dan kita hanya dapat memberikan keperluan asas dan mengikut kemampuan dari semasa ke semasa. InsyaAllah, kita harap wabak COVID-19 ini sedia berakhir dan kita kembali tenang bersama-sama di Masjid Taman Putra Berana ini. Dengan itu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.